Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya nak mula dengan membaca ayatul kursi ni kerana ada satu istilah penting. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sekali lagi saya amat bergembira kerana selepas memeluk Islam saya dapat belajar pelbagai ilmuan dan antaranya ialah daripada banyak sumber dan tentu sekali semua berasaskan ayat-ayat kalamullah yang disifatkan sebagai furqan, mizan, huda, ilm, hikmah dan huda. Okey, sekarang tajuknya mengenai apakah Adam ada ibu bapa. Diberikan tanda soal kerana semalam saya cerita tentang Isa ada ayah, orang tentu sekali ada segelintir yang melompat, melatah kerana prajudi selama ini terpegang pada tafsir Israeliat yang menyusup masuk tafsir kita, dan ini telah dibuktikan oleh beberapa tulisan cuma saya anggap pendeta iaitu ustaz-ustazah yang belajar cara mainstream modern saya kata mainstream modern kerana saya pernah bertembung dengan tokoh-tokoh lain yang tidak dianggap mainstream, dan kita semua sedia maklum mainstream ada 73 kumpulan, tapi satu kumpulan saja tak sesat. Tentu sekali kita prihatin dan peka dan risau kalau kita terikut yang ramai dan terlepas yang satu. Lagi satu saya nak sentuh, ini diberitahu oleh salah satu guru saya, bahawa bila kita menyampaikan, kita kena bertanggungjawab. Jangan sampai yang mendengar itu langsung give up. Allah, susah sangatlah. Sama ada Islam tinggi sangat atau Islam langsung yang diketahui umum menyimpang terlalu banyak sehingga dia rasa baik jangan amallah, baik jangan ikutlah. Tidak kepada saya ajaran pokok Islam masih ialah Allah bercakap dengan manusia melalui kalamnya, berhubung dengan manusia, dan manusia harus berhubung balik sebagai kunci memasuki, menikmati jannah, sehingga jannatul firdaus biiznillah. Okey, semalam saya cerita tentang Isa itu sudah ada dalam diri saya dari dulu lagi. Semasa saya Kristian saya dah cerita, saya tak mau ulangi balik. Boleh tonton itu. Dan ada yang pergi bertanya saya, mana ayat dalam Quran yang kata Isa ada ayat. Sekarang saya nak cerita kat sini, ada ayatnya, dan saya akan cerita sini. Saya tak mau melayan mereka yang dah tahu dia tak sabar, dia tak akan ikuti, tak akan mendengar ucapan begini. Lepas itu menyerang, menuduh. Kerana semalam saya belajar dengan guru tersebut tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh menyerang. Ada Nabi yang menyerang. Cuba baca balik surah Nuh. Surah Nabi Nuh lebih kurang 28 ayat. Saya tak mahu masuk, tapi boleh baca sendiri bagaimana Nabi Nuh give up dengan kaum dia. Dia kata musnahkanlah mereka, bagi mereka lebih kafir. Tapi Allah tak jawab. Allah tegur. Begitu juga Nabi Yunus. Nabi Yunus kata, tak payahlah nak pergi dakwah dengan kaum aku ni. Tak payahlah dengan kampung aku, dengan kota aku. Jadi dia lari, apa Allah buat kepada dia. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul yang
diajar daripada surah-surah ini supaya elak kekurangan pada nabi-nabi lain. Dan agak mengejutkan, kita semua sangka maksum para anbiya mursalin salah faham. Memang maksum, tapi salah faham apa tu maksum. Maksum tu mereka dilindungi ketika menyampaikan risalah Allah, tapi tidak di luarnya. Ya. Jadi kalau mereka buat kesilapan, kalau kebetulan ayat turun membetulkan mereka, alhamdulillah. Tapi tetap mereka boleh buat kesilapan, ada kelemahan biasa macam kita. Mereka bukan malaikat, dan tujuan Allah tidak turunkan malaikat. Ada ayat menyatakan tak, kalau nak turunkan malaikat, Allah boleh turunkan lebih hebat dari malaikat. Ada ayat dia. Jadi dia turunkan kepada seorang manusia biasa macam kita. Makan, minum, perlu berkahwin, boleh diugut. Jadi apa pengajaran Rasulullah terhadap kelemahan dan kesilapan Nabi Nuh ialah peristiwa di Taif. Semasa Rasulullah SAW pergi ke Taif untuk berdakwah, orang-orang tua sana memang benci Rasulullah, suruh orang muda keluar, budak-budak ambil batu baling ke Rasulullah. Rasulullah bersama seorang sahabat ke apa, terkena forehead, panggil apa, dagu, ini apa, kepala Rasulullah berdarah. Saya teringat tu masa saya mula masuk Islam, saya baca, kita belajarlah Quran, hadis dan kisah sirah, dan darah itu sampai ke tumit dia. Dan Jibril ke siapa, ke malaikat besar datang ke beritahu Rasulullah, perintahkanlah, niscaya saya ambil 2 gunung ini, pergi hembap mereka, atau bawah bumi itu, di atas ni bawah, dan mereka jadi kaum yang dilupa, dimusnahkan. Sama macam Nabi Nuh doakan, musnahkanlah kaum ini. Ya. Kisah Batra. Jadi menurut seorang guru dari Lubnan yang saya ikuti, dan saya selalu dah sebut nama dia, saya tak mau dia difitnah. Saya nak beritahu tujuan saya mengaji ilmu, mengaji kebenaran, kerana Syekh Sufi saya dah kata, cari kebenaran ni macam kamu dalam penjara. Kamu akan digantung esok, kamu akan dihukum bunuh esok, dan tujuan mencari semua kebenaran ini kerana Allah. Kerana kamu nak jumpa kekasihmu. Tapi bukan cara Nasrani. Cara Nasrani ialah, oh aku sayang berallah, tapi tak nak belajar ilmu. Jadi kisah Nabi-Nabi dulu diajar kepada Rasulullah, bila dia kena batu, dia sepatut marah kan. Kalau kaum tu tak mau terima, cilaka ni semua tak guna, musnahkan. Datang pula malaikat Jibril ke siapa ke, perintahkanlah wahai kawan, ya, kamu dah sampaikan kebenaran, mereka tak mau terima juga, perintahkan saya balikkan bumi ni. Malaikat, bukan minta dengan Allah tau, malaikat kata dia boleh lakukan. Tapi apa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, jangan. Semoga kalangan mereka, anak-anak mereka akan ada yang menyahut risalah Allah, dan memang ada. Jadi jiwa Rasulullah itu menjadi contoh terbaik bagi kita. Ya, kerana dia diajar oleh kalamullah. Kita pun boleh sama. Semangat tinggi, jiwa besar, tak give up, tak mengharapkan hasil. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim pun, Nabi Yakub, dan Nabi Yunus, Nabi Isa pun, terutama kaum mereka menyimpang. Kaum mereka, dan doa, saya ingat lagi doa Nabi Isa dalam Bible, Tuhanku, ampunlah kaumku ke, pengikut aku ke, orang sini ke, dan adalah hak kamu, engkau untuk menghukum mereka. Jika engkau menghukum mereka, engkau yang maha berkuasa, maha menghukum dan sebagainya. Tapi kalau engkau mengampunkan mereka, engkau maha pengampun. Ya,
Tetapi itu pun kesilapan kerana kerja rasul, kerja kita ialah untuk menyampaikan sebaiknya dan bukan untuk memaafkan. Allah tak akan memaafkan orang yang menolak buta-buta, menolak keras-keras, menolak bulat-bulat, enggan berfikir, padahal keterangan demi keterangan diturunkan dalam Al-Quran, dan ini yang muktamad. Ya, tidak ada Quran selepas ini. Ini muktamad. Jadi saya gunakan kes-kes ini. Kes Nabi Isa, kes Batra Nabi Nuh, kes tentang Quran, Israeliat, kes tentang zaman salaf, kes tentang bila timbul kalamullah, sifat Allah dalam sejarah Islam, bagaimana Islam itu diganti Muawiyah, Umayyad dari Suria, kebanyakan sumber-sumber tertentu melalui Damask tidak disedari umat sekarang kerana banyak yang musnah, banyak empire yang musnah, Abbasiyah misalnya. Di mana Sheikh Imran Hussein pun dah bagi clue. Dia kata dia tak anggap kerajaan Osmaniyah sebagai kerajaan sah Islam. Bahawa kerana dengan ayat surah Rom dan hadis Konstantin, bahawa umat Islam kembali menawan Konstantin. Dan kita tahu sejarah masyhur Datuk Osmaniyah itu, kerana saya pun berada di Basra ke Basra, di mana tuan rumah saya beritahu inilah tempat ayah kepada Khalifah Osman. Dan kita dah tahu tentang Erdogul. Kisah itu ada terlibat Ibnu Arabi dari Cordoba yang pergi meninggal di Damashq yang saya cerita semalam. Jadi ini sejarah menarik. Kenapa sekian ulama mati di sana? Kenapa sekian ulama dari sini? Apa pengaruh tu? Dan itu Umayyad Barat, ya, berpecah dua, dan bagaimana akhirnya empire di Sepanyol sepatut menawan Eropah masuk Islam. Bagaimana mereka gagal. Saya sedihlah bila baca sejarah ini. Okey. Jadi bila sejarah ini semua berjalan, contoh dari Mufti Abu Lais ada cerita, kenapa kita solat pegang begini? Orang lain tak tanya. Saya tertanya kerana saya Maliki tangan lurus. Dan kalau orang nampak saya tangan lurus, dia kata Syiah. Kebetulan Syiah ikut Maliki Madinah. Jadi anda tak tertanya macam saya Cina, saya tanya bapa-bapa saudara saya dari mana? Bapa-bapa saudara saya sebenarnya malas nak layan saya. Ya, mereka tak acuhkan. Mereka kata, kenapa awak nak soal sampai nenek moyang negara Cina? Saya kata, keturunan saya. Mana tahu Genghis Khan, tapi itu tak penting. Saya saja manusia ni nak tahu keturunannya. Orang Vietnam saya pergi, dia tahu 14 keturunan. Dia ada kat tempat makam-makam dia, kawan saya. Utara Vietnam lah, Hanoi, Tang Hoa. Jadi saya tanya, kerana saya nak tanya ayah saya, tanya ibu saya, jadi tanya bapa saudara saya, boleh cerita tak belakang datuk saya? Saya tahu datuk saya dari Penang, dia seorang penjaga kain, dia duduk kampung di Jalan Perak, ya, dia ada 13 anak. Ayah saya yang kedua anak lelaki yang sulung, yang lebih sulung tu perempuan. Ya, jadi saya seronok, keluarga banyak. Tapi bukan itu. Kita semua nak tahu keturunan kita. Kan orang ada Bani Keturah lah. Kisah salah silah kita bangga. Tapi ini bukan untuk kebanggaan. Fitrah kita nak tahu. Kalau kita tak tahu ibu kita siapa, walaupun kita dibuang oleh ibu kita, tentu bila orang boleh bagi bukti kepada kita, nak tahu tak ibu kamu siapa? Tentu nak tahu. Mustahil kata tak maulah. Tahu tak kes Steve Jobs? Steve Jobs sebenarnya anak yang diberikan kepada keluarga lain, dijual lah, atau diberikan untuk di adoption kerana ibu bapa dia tak mampu untuk menjaga dia. Bapa Steve Jobs rupanya seorang Muslim, Syria. Ya, jadi Steve Jobs diberi kepada keluarga yang Kristian, dan ibu dia orang Syria dengan ibu dia orang putih sana, kahwin, lahirkan anak, lepas tu tak dapat jaga anak tu, ayah tu ada masalah ke apa, mungkin pelarian Suria ke. Semalam saya cerita wanita ibu bapanya pelarian Suria kepada Venezuela. Rupanya berpuluh tahun dulu semua ramai orang Syria lari. Kenapa? Sebelum perang lagi.
Ya, okey. Jadi dan mereka sampai Venezuela, keluarga yang saya cerita semalam itu tak dapat masuk Amerika. Jadi mereka landing kat Venezuela. Jadi di Venezuela ramai orang Syria Islam. Di Brazil ramai orang Islam. Saya dah cerita dalam live lain sebelum ini. Jadi sekarang um, Steve Jobs tadi tu dia besar. Satu hari dia diberitahu ibunya, sebenarnya kamu dilepaskan oleh ibu kandungmu dengan satu syarat, bahawa bagilah engkau pendidikan tinggi. Kerana Steve Jobs tolak pendidikan tinggi. Dia tak mau IT, dia pergi belajar kaligrafi, itu yang dicipta Apple. Jadi bila dia sedar tu, dia kata, siapa ayahku sebenarnya? Tak pernah jumpa ayah dia. Ya? Dia anggap dua ibu bapa yang jaga dia ini sebagai ayah dan ibu. Mereka kata seorang Suria, nama sekian-sekian. Dia terkejut kerana mungkin terkejut anti-Islam. Kita dibangunkan, dibimbing, dibesarkan dengan keluarga yang bukan Muslim, Kristian, falsafah Barat. Dia orang cerdik. Tiba-tiba dia sedar ayah dia seorang pelarian Syria, Muslim, yang orang kaitkan dengan ekstremisme. Dia amat terkejut dan dia nafikan, dia menolak. Dan ini teori saya. Kenapa dia dapat kanser? Mungkin. Wallahualam. Kanser yang tak boleh diubat. Kerana orang menolak kejadianmu. Ya, dia menolak. Bila ada peluang untuk jumpa ayah dia ke apa, dia menafikan sekarang ini bukan ayahku. Ya, ini rahsia. Itu sebab orang tak tahu. Boleh Google. Dia tak umumkan. Dia jadi orang terkaya. Dia kontrol Disney. Dia Apple. Dia masyhur. Ya, Mac, iPhone, kita semua pakai dia. Tapi saya rasa itu adalah tanda Allah. Kerana dia ada falsafah yang saya juga ikuti. Tapi sedihnya, dia tidak, kita kata, taubah kembali kepada kebenaran. Kerana prejudis. Dan kita boleh ada prejudis itu. Tengok kaum mana kita dibesarkan. Tak semestinya lahir. Kadang-kadang kita lahir sini, besar bumi Amerika. Lahir Amerika, besar bumi Indonesia. Macam Barack Obama. Ya. Jadi mempengaruhi kita. Ya. Saya tahu tajuk-tajuk ini sensitif, kritikal. Tapi saya diamanahkan untuk guru saya untuk sampaikan. Dan sumber-sumber guru saya ini berotoritas. Takkan saya menyusahkan diri saya dan tuan-puan semua untuk saya dikecam free saja. Saya minta orang mendengar. Ya, okey. Tentang bab Adam ini, Buya Syakur dengan menafsir khalifah. Saya dah tahu khalifah ini ada dua makna dari dulu lagi. Tapi makna yang masyhur daripada Israeliat, daripada Barat ialah Viceroy, Wazir. Kan? Viceroy daripada syarikat India Timur Portugis yang datang menawan Melaka, dia letak Viceroy, Vasco da Gama ke siapa ke, British Governor lah, sebagai pemimpin. Khalifah sebagai pemimpin, sebagai yang mewakili Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya itu salah. Itu tafsir Israeliat. Dan Buya Syakur yang pakar bahasa dengan satu ayat saja terangkan. Kebenaran ni selalunya ayat pendek saja. Kebenaran tentang cucuk ke bakar sinung ke ayat pendek saja. Dia bukan ubah. Kebenaran tentang padu sistem IT. Saya kata padu tak perlu. Okey. Tapi nak terangkan panjang lebar, nanti pukul 10 saya ada Zoom dengan Jun masuk grup guru-guru. Sila hubungi Madam Jun, Puan Jun Mansur mengetuai kekumpulan guru-guru yang nak tahu lebih tentang padu ni kenapa dipaksa. Jadi apa sebagai pakar IT mereka panggil saya. Ya, bukan saya iklankan diri saya berotoritas ke, tapi bila orang merayu dan saya akan dengar soalan dan saya selalu akan moderatekan. Jangan keterlaluan. Ada benda IT kerajaan perlu, tapi ada yang tak perlu. Ada yang selamat, ada yang bahaya. Saya terangkan saja, katakan saya pakar kereta. Saya akan terangkanlah, you pakai minyak ni bahaya. You pakai ini boleh. Kalau you tak ada duit untuk beli minyak ni, ni ganti dia.
Ini mekanik yang baik, sama juga macam doktor, bukan main sembelih saja macam ini satu lah cucu saya kena jahit sikit RM12,000. Itu memang zalim lah. Saya kenal, saya berkawan, kenalan dengan doktor-doktor. Ada yang happy bila dapat RM10,000 satu malam. Saya sebut pada dia, zalim tuan. Anda ambil Anda doktor, pengubat. Ya, saya jual komputer pun, kalau orang nak, Ridwan saya nak beli 5 biji. Saya akan tanya dia, kenapa perlu 5 biji? Akhirnya, saya kadang tak jual apa pun. Saya tengok, tak perlu encik, boleh pakai ini. Saya upgradekan ini. Beli satu saja, kongsi anak. Ini cara belajar. Saya tidak mau ambil kesempatan keuntungan. Ini cara saya. Itu pasal saya miskin kan? Tak. Allah bagi lebih rezeki. Lagi ramai orang percaya saya. Kalau orang recommend, takkan tanya lagi nama saya. Cik Ridwan, bagi invoice RM3,000 terus sehari. Gaji saya. Pernah satu company yang tahu tentang saya, tapi bukan ramai lah. Awak tak pernah bertembung dengan saya. Mesti kata, siapa orang ni kan? Bila orang dah bertembung baru tahu, oh, okey. Kalau kita buat jahat, kita menipu orang, sekejap aja orang tahu. Sekejap aja, tak kira kita Cina mualaf apa. Kalau kita buat jahat, bocor aja. Tak kira lah dalam WhatsApp ke apa, dalam Sokmed, kejap aja. Orang tahu kan, dunia dah kecil. Okey. Perkara ini anda boleh siasat. Anda boleh Google Buya Syakur, apakah Adam manusia pertama? Kalau dia bukan manusia pertama, mana ada manusia sebelum tu, dia ada ibu bapa. Dan lagi, tentang dia dibuat oleh tanah. Ayat yang diguna itu pun menarik. Bahawa itu tanah berlipat. Dan seorang pakar biologis Muslim, dia kata dia bukan betul-betul alim usuluddin, tapi dia sebagai orang Islam yang mengaji Quran dan juga dia pakar biologi. Dia dapati perkataan itu mengenai tanah terlibat ini DNA yang berlipat. Al-alaq, antara tafsirnya ialah daging yang dikunyah-kunyah, macam dimasak. Jadi al-alaq tentu sekali tanah, bukan tanah liat biasa. Ya. Jadi tafsirnya mendalam. Dan kita kaji macam ad-din, Madinah, Tamadun, Daina, Yaumiddin. Syekh Nakil atas satu buku, sebenarnya nipis lah, tapi mendalam tafsirnya. Saya baca itu 44 tahun dulu. Semasa saya dekat dengan Istek, sebelum Istek lagi, Syekh Nakil atas lagi, dia masyhur zaman tu. Syekh Iram Hussein, tahun 80-an, masyhur, amat didak masyhur masa tu. Buku-buku Ikhwan Muslimin. Saya baca Profesor Hamka, orang seorang kawan Muslimat, dia kenal saya sebelum saya memeluk Islam. Saya memeluk Islam, dia bertembung dengan saya di Kampung Kerinci, Yasana. Dia hadirkan saya satu buku untuk birthday saya, Profesor Hamka, Falsafah Hidup. Ya, jadi saya baca Imam Al-Ghazali, Riyadhus Salihin, Hai Anak. Saya berhenti sekolah, saya baca penuh masa. Bukan saya kata saya orang alim, ya, kerana kita berusaha mengenal Allah. Dan kita sedar tanggungjawab kita berat. Semalam pun seorang guru menegur, kamu nak harapkan hasil, salah, dia kata. Kamu kena usaha, jangan harapkan hasil, serah kepada Allah. Ingat kisah Nabi Nuh. Cuba baca surah dia, tunjuk surah Nabi Nuh. Saya baca, itu kesilapan Nabi Nuh, apa Allah tegur. Ya, ada doa Nabi tak boleh dipakai. Kerana Allah tegur. Kalau Allah tegur atau betulkan dia, mana jangan pakai doa dia menyimpang. Iaitu doa Nabi Nuh, musnahkanlah kaum ini, musnahkan kafirin. Tak boleh doa gitu. Bahaya. Ya? Doa seperti mana Muhammad berdoa. Semoga kaum ini, sama Buya Syakur amalkan. Mungkin ini orang zalim ini wali Allah yang berpura-pura. Tengok akhlak yang halus Buya Syakur. Ini yang buat saya menarik kepada dia. Mula saya tak tertarik, dia asyik hisap gudang garam masa majlis ceramah. Sehingga satu kali Allah bagi saya tengok video bertajuk apa hukumnya merokok. Tentu kita nak tahu. Kita asyik semua orang. Biar kita dengar. Tak sampai 5 minit ayat dia pertama. Dah buka hati saya. Hanya Allah bisa menghukum. Nabi melarang. Ulama fatwa pendapat. Betul?
Itu yang saya belajar. Saya teringat balik. Betul dia ni. Lepas tu saya dengar lagi. Tak banyak video lepas tu. Kedua ke masa saya ingat saya di Kota Kinabalu. Duduk sebuah hostel masa lockdown. Dia kata, Adam bukan manusia pertama. Ini menarik ni. Kerana saya belajar sains, saya rasional, saya belajar macam-macam teori. Jadi, saya menolak Kristian, saya menolak Israeliat, saya menolak Bible, saya menolak Padri. Saya masuk Islam, apakah sama? Tentu saya tercari-cari, bila orang cerita tak sama. Okey, sila Tuan terangkan. Jadi Buya Syakur dalam video itu kata khalifah bermakna pengganti yang sebelum. Mengganti siapa? Jadi ada komentar orang kata ganti jin. Ganti ini. Kenapa tak mengaku ganti manusia? Kerana ada teori, bukan evolusi Charles Darwin, sekarang teori moden, semua orang datang daripada ciptaan, semua datang dari air. Ada ayat. Jadi kalau orang tanya kita, Adam datang dari mana? Tanah ke yang lain? Ada ayat kata semua hidupan daripada air. Dan ini teori baru evolusi menyokong. Cuba Google Cambrian Age. 1 bilion tahun tak ada perubahan. Menandakan. Dan ahli sains pelik. Kenapa 1 bilion tahun? 1 bilion. Bukan 100 tahun. Bukan 1,000,000 tahun. Bukan 100 juta tahun. 1,000 juta tahun. Tak ada perubahan pada kehidupan atas muka bumi. Cambrian Age. Berjuta tahun dulu. Tiba-tiba daripada air. Pelbagai kehidupan. Dan monyet pun daripada air. Manusia pun daripada ada. Ini daripada evolusi, dan seorang ahli biologi dia kaji ayat tentang al-ala, tentang daripada air mani, tentang pada kesenyawan ada dalam Quran. Bukan saja Dr. Maurice Bucaille, Bible, Quran and Science. Dia dah lama, saya baca dia tahun 70-an dia menulis. 80-an ada lagi cendekiawan, 90-an, tahun 2000, dan sekarang setiap hari ada cendekiawan Islam. Dan dia tak tutup. Kita tak boleh kata cukup. Jangan ada lagi mazhab selepas ini. Jangan ada lagi alim. Sebenarnya kita dah tak ada alim. Kita di bawah. Ibn Sina tak ada. Ibn Rushd dah tak ada. Imam Ghazali dah tak ada. Tak ada. Ya? Awak tak nak kat orang nak mujadid. Kan saya tengok ni ironis, agak hipokris, hipokritik atau munafikan. Kita mengharapkan penyelamat, kita mengharapkan Imam Mahdi, kita mengharapkan kita Islam di atas, kita kembali di atas. Tapi bila orang bagi ilmu, tolak. Imam Mahdi akan muncul, dia akan selamatkan, dia akan menyatukan semua. Macam mana? Kamu tak faham, kamu berjaya. Dan dalam sejarah, setiap kali ada penyelamat datang, dia dibunuh. Saya ingat tahun 79. Ada satu kumpulan merampas Kaabah, bukan merampas, dia mengisytiharkan diri dia Imam Mahdi, dikepung oleh tentera Saud dan ditembak mati. Ini sejarah, boleh Google. Perampasan Kaabah oleh grup Imam Mahdi. Dan masa tu saya bukan Islam, tak tahu Islam. Saya terkejut dan saya tertarik. Siapa Imam Mahdi ni? Tentu kita tertarik. Apa dia cerita ni? Saya tak cakap apa mereka merepek lah ni. Tak, saya terbuka. Revolusi Islam Iran. Ayatollah Khomeini. Masa tu saya belum Islam lagi. Tahun 79. Saya terfikir, jahatnya Amerika Syarikat. Tak tersangka ya. Saya terbuka kepada fakta dan naratif kebenaran. Dan dia berubah-ubah. Macam sekarang Donald Trump. Orang kata tak guna Donald Trump. Jadi TikTok ni diharamkan kerana apa? Wuhan itu, dulu semua lockdown tu dijadikan kerana apa? Masa tu Hong Kong berontak. Masa tu Donald Trump tengah menang kat New York. Dan menang, mereka jatuhkan dia. Ini sejarah perlu berfikir. Perlu naratif. Ya. Jadi bila Buya Syakur kata, khalifah adalah selepasnya. Saya tengok ayat Al-Kursi tadi. Wa ma khawfahum. Iaitu Allah tahu apa sebelum dan selepas. Selepasnya. Apa sedikit kamu tahu dengan masyanya. Cantiklah. Ini mutasyabihat. Menangkan ayat dengan ayat. Ini yang saya diajar. Bila baca satu ayat, baca sebelum dan baca selepas. Lepas tu, cari ayat yang ada istilah yang sama. Sebelum pergi ke hadis. Jangan sangka kita tolak hadis.
Kebanyakan kalam Allah, sebenarnya semua kalam Allah diterangkan oleh kalam Allah sendiri. Itu sebab Allah ulang-ulang dan banyak alim ulama tahu tentang ulangan ini. Ini cara mereka belajar dan kita tahu tradisi ini. Syekh Hamzah Yusuf misalnya. Cuba cari Google, tapi dia banyak dalam bahasa Inggeris, awak akan mengantuk lah. Ceramah-ceramah alim yang baik ini, kamu dengar sejam, 2 jam lebih, kamu akan mengantuk kerana mereka tak goreng. Mereka tak buat gelak ketawa, walaupun ada gelak ketawa sikit, tapi serius. Macam Buya Syakur, bukan ada gelak ketawa kerana dia ajar benda serius. Dia terus tak ada goreng 1 jam nak jual ubat dia. Dia terus pergi pada point. Khalifah bermakna pengganti. Malaikat tahu tentang sebelum. Jangan menyatakan mereka lakukan yufsidu fil ard. Padahal mereka buat kerosakan, mereka bunuh, mereka fasad atas muka bumi. Jadi bagaimana mereka tahu? Lepas tu Allah jawab, aku tahu apa kamu tak tahu. Menunjukkan Allah tahu yang akan datang. Wa ma khawfahum. Khalifah dan juga ilmu dia. Cantik ayat begitu. Jadi bila saya tengok itu, saya sebagai seorang Cina malap yang memeluk Islam, saya cukup bersyukur. Saya beritahu saudara, memang Allah bagi saya kepakaran IT, saya boleh dapat gaji beribu-ribu. Tapi walaupun saya jual air tebu, saya jual murtabak ke, nasi lemak ke, jual rokok ke, saya pernah buat itu. Walaupun saya kerja susah, saya anggap bukan tujuan saya. Saya tidak letak tujuan hidup saya untuk cari kekayaan langsung. Okey? Saya tidak, kerana saya dah beritahu sejarah saya. Saya ingin bunuh diri usia 17. Saya bercakap dengan Tuhan. Kenapa dijadikan saya? Lalu saya terdedah pada Quran, saya memeluk Islam, Alhamdulillah. Dan saya tinggalkan segalanya. Saya sanggup jadi petani. Ibu saya, bapa-bapa saudara saya kata, awak sekolah VI, top dalam Malaysia. Ya, memang top dalam Malaysia. Awak sepatut jadi doktor. Saya boleh jadi Tan Sri DG lah sekarang. Tapi saya kata tidak. Saya top student. Saya nak cari kebenaran ini. Kemana saya boleh cari ilmu ini? Saya merangkak kepadanya. Dan Alhamdulillah, Allah tak mungkin janji. Allah bagi saya ilmu. Allah bagi saya ilmu. Dan saya sampaikan. Ya, ada tanggungjawab saya. Perkara yang saya nak cerita tajuk ni, anda boleh Google saja. Dan saya tidak nak berlawan yang troll saya semalam. Marah saya. Nabi diberi teguran dalam surah Muzammil. Kalau orang cemur kamu, silap-silap cemur ayat Allah, kita jangan layan. Kalau dia cemur ayat Allah, aku ada saham. Faham tak? Kita terangkan satu ayat. Lepas orang pijak ayat tu, kita ada saham. Berdosa. Kita kena lindungi ayat Allah. Kita cerita tentang Rasulullah. Orang pelekir Rasulullah. Salah kita. Ya, salah kita. Kita tak boleh kata macam Nabi Nuh. Lantaklah kau ni. Allah musnahkan kafirin. Rasulullah diajar, itu salah. Itu tafsir dari seorang guru yang berotoritas kepada saya. Nabi-Nabi buat kesilapan. Dan Muhammad diajar dengan kisah-kisah ini. Itu sebab Quran ulangi atau menceritakan semua Nabi-Nabi ini. Daripada Adam kesilapan dia. Nabi Lut kesilapan dia. Ya? Nabi apa lagi? Ya? Kaum Bani Israel kesilapan mereka. Ya. Jadi semalam saya cerita Allah nak matikan salah saya. Allah ni lakukan sesuatu, dia tak umum kat CNN tau. Allah tak umum kat Netflix. Allah tak dramatikkan. Allah tidak pakai TikTok. Okey? Allah pakai tanda-tanda dia yang jelas. Allah tak akan kata, okey, tengok semua ramai tengah viral lah, ini betul. Tak. Kerana Allah bagi satu ayat tu, tak ada seorang pun perasan. Dan ada ayat dalam Quran yang Rasulullah tahu tapi dia tak perasan tafsir ni kemudian. Kerana ada dalam ayat tu cerita kemudiannya kamu faham. Kemudiannya kalian faham. Jadi itu sebab kita sentiasa tak ada Quran. Jangan anggap Quran ni satu kitab yang mati. Cukup. Jangan sentuh lagi.
Ini perangai Katolik. Ini perangai pendeta yang meletakkan diri mereka, Rabbaniyun ke apalah, disembah. Quran ini untuk anda, untuk saya. Saya mengkaji, anda mengaji, saya tak boleh kata lantak kau lah. Saya suruh kamu tak nak ikut, lantak kau. Tak nak sudah, tak boleh. Kita kena sifat Rasulullah. Sentiasa mengajak dengan baik. Perterbalikkanlah bumi atas mereka, tak boleh. Moga-moga keturunan mereka terima. Ya, kita berdakwah kepada Cina. Kita lantaklah DAPIJ ni. Tak boleh, kerana itu bukan sunnah. Kalau kita cakap begitu, kita golongan yang zalim lah. Ada lagi ayat saya tak mau sebut. Berat. Golongan yang zalim. Kita nak ikut Allah, Quran wa sunnah. Kan? Kita nak ikut Allah wa Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Follow lah. Jika anda tak nak follow, saya ikutlah apa Quran nasihati. Kalau mereka nak cemooh, diam kau. Kami akan menghukum mereka. Saya tak sebut ayat tu, mudah-mudahan Allah tak hukum awak. Kerana kalau saya sebut ayat tu dan kamu menolak ayat tu, tak nak siasat, sudah. Ada amaran in antum ilan nadhir. Dan guru saya beritahu, itu ayat tak baik untuk baca kat orang. Aku hanya pemberi amaran, tak baik. Itu bacaan cara Nabi Nuh. Lantak ni kau, aku bagi warning dah, kau tak nak percaya sudah. No, cara Nabi Muhammad, dia sabar, dia didik, dia ajar, dia tunjuk contoh. Orang kata, Rasulullah, aku nak masuk Islam ni tapi aku tak boleh berhenti berzina. Silakan, masuk. Rasulullah, aku tak nak solat, aku solat sekali aja sehari. Okay, tabah, masuk. Itu Nabi. Penzina datang dia, Rasulullah hukumlah saya. Awak baliklah. Ya. Baliklah bagi anak ni lahir. Dia bawa anak ni dah lahir lah. Hukumlah saya. Susukan anak tu. Dia bagi lepas. Orang kencing dalam masjid. Sahabat nak pukul lah. Jangan. Biar dia habis kencing. Dah habis kencing. Sahabat nak pukul lah. Jangan. Pergi jirus air. Dia bagi orang lepas. Itu Rasulullah. Itu akhlak dia. Kita selawat siang malam. Tapi tak ada akhlak dia. Kan buruk. Kan kemunafikan. Kan kepura-puraan. Kan syaitan. Tengok. Jadi Adam bukan kemungkinan dan Isa ada satu ayat. Surah Al-Hujurat ayat 13. Saya tak mau baca ayat ni, saya takut orang cemooh. Bagi orang yang pergi cari sendiri. Dan Google tafsirnya. Dan ada unsur Israeliat masuk. Google lagi, cari lagi. Tapi ini disokong oleh Mufti Abu Lais. Saya cakap, saya percaya banyak alim sokong ini. Kerana ramai yang dah mati. Banyak kitab mereka hilang. Faham? Dan empire Islam pecah belah banyak. Masa Iran memerintah Mekah, amalan Iran Syiah digunakan. Masa Muawiyah memerintah. Masa Ali memerintah. Masa Abu Bakar memerintah. Hadis tak ditulis, Quran tak ditulis, Umar Abu Bakar Quran tak ditulis, zaman Osman ditulis. Jadi setiap khalifah itu, Harun al-Rashid lain amalan dia, Umar Abdul Aziz lain amalan dia, Osmania lain. Sehingga Syekh Imran Hussein boleh fatwakan kerajaan Osmania yang sebenarnya tak hebatlah menurut dia. Ada sejarahnya. Siapa orang Turki sebenarnya? Pak Gad Sultan sebelum, okey, pendek cerita. Tapi bila Syekh Imran Hussein kata Konstantinopel dirampas oleh Sultan Osmania itu, keturunan Osmania itu tak sah, belum lagi, kena tunggu daripada Timur, Rom. Jadi dia ramalkan Rusia. Dan memang Rusia dah sampai kat Syria tengah berperang. Mungkin tentera Rusia ke Chechnya ke tak tahu, tapi dia kata itu tanda sebenarnya surah Ar-Rum. Ini tafsir Imran Hussein ni apa ni? Boleh kerana ayat tu sedemikian. Ya. Contoh saya bagi dalam Bible. Bila saya tempel Bible, orang pun cemooh. Bible, saya perasan dalam Bible sebenarnya tak cerita Isa anak Tuhan. Jadi bagaimana
Suratul Ikhlas keluar, lam yalid wa lam yulad. Itu cerita Paul. Jadi Allah dan surah Kahf, mereka kata Tuhan ada anak. Bermakna ayat-ayat ini banyak kan, kata Tuhan ada anak. Allah kata ini syirik, mereka ni tak tahu, mereka ni ahlu neraka. Allah membidas kesyirikan paling besar, menyatakan Tuhan ada anak. Tuhan ada anak ni memang Isa tak cakap, kerana Allah tegur Isa, apakah engkau memanggil ibumu sebagai isteri Tuhan, engkau tak bapa ada, Tuhan dan bapa kamu kan ada dalam Quran. Dan Isa menjawab, saya tak mungkin kata itu. Ini pun jadi pengajaran kepada kita bahawa Allah hadir. Allah Sami'ul Alim. Apa-apa kita cakap, dia hadir. Dia hadir. Ini kita tak berbicara melainkan Allah ketiga. Ini tak tahu berapa ribu orang, ratus orang. Allah yang keberapa. Jadi Isa jawab apa? Di sana ada pengajaran. Kita kadang kata, mana Isa ada cakap? Tunjuk mana Quran ajar bahawa Allah meminta sedemikian. Bukan takwil pun. Jelas kalau Isa kata, engkau tahu apa aku cakap. Engkau tahu apa aku cakap. Isa kata. Allah marah tak? Allah tahu. Tapi kenapa Allah marah dia? Ada sebab. Ada sebab. Kita anggap Nabi Isa, orang Kristian, Nabi Isa, dia orang biasa. Dia orang biasa. Mukjizat macam-macam. Jadi, itu Israeliat. Jadi, bila cara Isa jawab, kita dapat clue dah. Saya pun terkejut. Mula saya memeluk Islam, saya baca cara Isa jawab kepada Allah dalam Bible dan dalam Quran. Nampak kesinambungan dia. Cantik. Cantik. Kerana Isa dalam Bible, untuk makluman tuan-puan, menganggap diri dia son of man. Anak manusia. Son of man. Dia son of man. Dia ada bapa. Tapi tak apa. Son of man ke? Tak apa. Dia son of man. Tak ada son of God. Tak ada satu ayat dalam gospel Isa panggil dirinya son of God. Dia ada kata, my father in... Tak ada. Ini tafsir, ini bahasa logat Yunani. Father tu Tuhan. Ya. Rabbi kan? Rabbi itu pendeta, bukan Rabbi. So, macam Assalamualaikum, macam Allahumma Elohim. Itu Ibrani. Ya. So, menarik. Jadi, bila saya terbaca ayat, bila saya memeluk Islam tu, saya habiskan penuh masa. Belajar Islam saja. Anda mungkin masa tu pergi sekolah tinggi ke, dah kerja apa ke? Tak ada masa lah kan. Saya penuh masa duduk lutut ke lutut dengan pelbagai guru. Saya tanya soalan mendalam. Kerana selama ini dalam Kristian dan Bible, saya buntu. Saya tanya habis tau. Sehingga ada ustaz-ustaz. Tapi Alhamdulillah, orang yang mengetahui Quran, orang yang mengetahui sirah, orang yang mengetahui Islam, dia dapat jawab. Saya tanya soalan yang saya tanya padri, tak boleh menjawab. Kenapa Allah jadikan kita kekal abadi di syurga kalau kita diterima? Kan Allah awalu wa akhiru wa zahir wa batin. Tuan Guru Ghazali Din, Allah Yaham, di Merbuk Kedah. Selepas saya kalah pilihan raya lawan Daim Zainuddin, saya duduk lutut ke lutut dalam majlis dia dan saya tanya soalan tu. Calon tanya. Dan dia betul pas Merbuk. Dia jawab. Saya tak nak beritahu sini. Anda pergi cari sendiri. Yang pokoknya, tujuan saya buat live-live ini, supaya tuan-puan kembali kepada kalamullah. Kembali tadabbur Quran. Jangan lepaskan. Jangan anggap, saya dengar je lah ceramah. Okeylah. Nanti besok sambung. Jangan berdosa. Kerana anda melanggar keterangan Allah supaya menarik kamu. Bila mereka dengar ayat Allah, mereka beriman. Bila mereka dengar ayat Allah, mereka tambah dalam iman. Apatah lagi yang langsung tak mau dengar. Jadi yang dah dengar, hendaklah ikut apa Allah pesan melalui Rasulullah dalam Quran. Membaca sendiri. Mencari ayat Allah. Berzikir dengan ayat Allah. Tahu tak dalam Quran disebut bahawa zikir adalah kisah-kisah. Kisah tu zikir. Awak nak berzikir kan? Jadi sudah sekarang berzikir kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada dalam Quran. Zikir sebenarnya, contohnya,
mengingati Allah ketika berdiri, kisah tu. Ketika duduk, ketika berbaring, apa maksud dia? Orang kata tak ada pun. Apa maksud ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika dia berbaring? Sampai sekarang saya kurang faham. Maknanya ada maksud dia lah bila Allah cerita begitu. Kan? Allah cerita tak ada satu ayat atau huruf atau perkataan dalam Quran sia-sia. Walaupun alif lam mim. Orang tanya Rasulullah, apa makna dia? Wallahu alam. Saya percaya Rasulullah tahu dan ada guru beritahu. Dia tahu tapi dia tak boleh beritahu. Orang pula salah faham. Rasulullah menahan. Tidak. Nak kamu sendiri pergi cari. Baca alif lam mim ni kat mana, alif lam ro, alif lam mim sad. Kenapa begitu? Awak cari mesti dapat. Dan untuk diri kamu jangan kita pula, aku dah tahulah ni. Syaitan lah tu. Ya, rasis, asabiyah. Ia adalah mesej peribadi anda. Guru saya beritahu semalam. Setiap kisah dalam Al-Quran adalah untuk setiap orang. Setiap. Bukan, kisah Nabi Yusuf untuk saya. Tidak. Semua Nabi ialah untuk kamu. Semua kisah dalam Quran ialah untuk kita. Semua. Adam untuk kita. Adam, Iblis untuk kita. Hawa. Kita ada masalah Hawa. Nabi Nuh ada untuk kita. Kita sombong. Pelekeh kaum yang tak mau dengar. Dia mampus. Kisah Yusuf ada je berlaku bagi kita. Orang fitnah kita. Ya. Apa lagi? Muhammad ada. Ibrahim ada. Zakaria, Maryam ada pada kita. Itu yang cantik Jadi kita sepatut lebih pepak-pepakan mana kisahnya. Kerana setiap kisah kita baca akan nampak sendiri. Bila nampak kan, kamu akan ucap subhanaka. Itu ucapan al-zikir dalam Quran. Adalah kita sebut subhanaka. Kita subhanallah Lebih tinggi subhanaka. Maha suci engkau. Kerana nampak wajah Allah. Nampak cahaya dia. Ya. Orang kata tasawuf lah tajaliat. No. Untuk semua orang. Semua orang boleh nampak. Saya tajuk ni semua clickbait saja. Tapi saya dah beritahu jawapan pun. Kalau siapa nak dengar 15 kali lah. Saya beritahu jawapan dia. Kerana lepas tu kita kajilah Cro-Magnon man, Neanderthal man, apalagi man, Jawa man, Beijing man, Bani Keturo, beratus ribu tahun. Ini film Lucy ke apa ke. Barulah kita ke depan, barulah kita otak terbuka. Keluar dari tempurung. Ini dah dalam tempurung. Orang nak kasi kopek tempurung sikit, kita pukul tangan kita. Teruklah kau. Ya. Jadi saya refresh. Okay, saya refresh. Jadi saya akan terus sampaikan kepada saya mendekati Allah melalui Quran. Saya bukan sampaikan kebenaran. Kebenaran ialah daripada Tuhanmu, Tuhanku, untuk kamu. Bukan untuk saya. Dia masing-masing. Inilah mukjizat Quran. Kita tak boleh ikut satu tafsir untuk umum. Itu sebab 170 tahun baru saya faham kenapa tak ada tafsir. Kenapa tak ada sirah Nabi 150 tahun. Hanya Ibnu Ishaq saja tulis. Kenapa zaman Saidina Abu Bakar tak tulis? Mari kita tulis sejarah dia. Tak ada orang kisah pun. Rasulullah, hadis sirah kan dia dah sampaikan, semua sahabat faham. Salafi semua faham. Mereka jaga Quran. Mereka sendiri baca Quran. Tak double Quran. Tafsir Quran. Kembangkan Islam melalui Quran. Bawa sampai ke sini. Tapi selepas itu dia mula lupa. Sekarang ada orang ingatkan kita balik. Alhamdulillah. Semalam guru tu tanya tau. Dia marah sikit dengan kita. Macam mana dia marah? Dia kata, kenapa engkau tak committed? Betul. Walaupun saya begini. Saya percaya tak committed. Saya buat ini part time aja. Itu sebab saya post kat Facebook tadi. Kebanyakan kita part time Islam aja. Yalah part time walaupun solat 5 waktu kan part time lah tu solat. Lepas tu okey, saham apa ada? We are part time Muslim, you know. So jadi ilmu ini, ilmu tadabbur, ayat hukumat dan mutasyabihat. Orang sekali lagi salah faham. Hukum fiqh.
Hukum dalam Quran ni berapa persen saja. Sebenarnya dia semua menghukum dan semua mutasyabihat. Hukum dan mutasyabihat satu proses. Iaitu bila kita baca, dia mutasyabihat. Contohnya, Maryam kata, tetapi tiada lelaki menyentuhku. Itu mutasyabihat. Kerana tak difahami. Zakaria kata, kenapa Zakaria? Zakaria tak dalam, saya kena cari balik dalam Bible. Surah Maryam, surah Imran, surah Maryam, dia mula dengan Zakaria. Lepas tu dengan Yahya. Lepas tu Maryam. Saya dah perhati lama dah. Tapi kerana tak ada guru mengajar, kita diam aja sehingga ada guru mengajar. Ada sebab Zakaria, Yahya, Maryam, mereka sekeluarga. Tapi tak apa. Ini mengejutkan orang. Apa? Kerana orang kata nampak sangat ayat tu. Mana ayat tu? Kerana ayat tu depan muka kepala otak kita tau. Ni. Tak perasan. Kerana selama ini kita baca lain. Macam kita kata rasis. Mana ada ayat rasis? Anti-rasis. Bila kita cerita, kita tak faham. Ibn Rushd kata kalau tak faham, teroka lagi mutasyabihat tu. Dia ada makna. Jangan tolak. Macam syurga, kekal abadi. Mana mungkin? Jangan tolak. Dia ada maksud lebih mendalam. Kamu kena kaji. Ada sungai-sungai mengalir di bawahnya. Pokok-pokok hijau, semua jenis buah-buahan. Dan ada mereka kata, kan ini buah-buahan kita makan di dunia juga. Takkan ada buah-buahan durian semua. Mereka kata ada. Tak, kerana ada ayat lain kata, tak pernah mata memandang, tak pernah tangan merasa. Sesiapa kata dia jumpa syurga, dia berkhayal. Kerana tak pernah manusia kenal syurga itu. Dia bukan boleh dia tak boleh dibayangi. Dia diberikan analogi, metafor, tapi tak boleh dibayangkan macam mana syurga. Ini cuba bayangkan. Dan bayangkan Allah, cuba. Tak boleh. Ini saya belajar asas dalam tauhid lah. Kamu dapat bayangkan, batal tauhid kamu. Syekh Sufi saya memberitahu. Kamu dengar apa-apa, bukannya. Kamu nampak apa-apa, bukannya. Kamu rasa apa-apa, bukannya. Kamu cakap apa-apa, bukannya. Habis macam mana aku tahu? Kamu tahu bila kamu tahu. Itu cerita tasawuf lah. Tapi ia bagi kias kepada kita. Contoh guru Sufi saya beritahu. Katakan Allah itu ahad. Tapi engkau ada dua. Itu saja. Terangkan, dia tak terangkan. Esok dia ulang balik. Katakan Allah itu Esa. Kamu ada dua. Lepas tu dia sambung. Bila engkau mati, alam tamat. Keesokan, kamu bangkit yaumiddin. Mengejutkanlah, tapi itulah guru Sufi saya. Kan? Beribu orang ikut dia. Ya, memulai Islam. Di barat, masyhur. Tapi tak apa. Dia bawa dinar ke Mahathir melalui antara murid dia Ibrahim Badilu. Tapi tak apa. Saya dapat bertemu dengan mereka, saya belajar mereka. Dan kadang-kadang kita tengok balik sirah Islam kan, empire Islam ke apa? Zaman Rasulullah apa sebenarnya berlaku. Jadi bila Buya Syakur cerita, ini berlaku selepas meninggal Rasulullah. Saya dengarlah dan Rasulullah Buya Syakur beritahu, ulama-ulama suruh jangan beritahu sejarah ini. Pendamkan. Dengar balik Buya Syakur kata, saya nak bangkitkan juga. Saya kata Islam tak sempurna. Mengejutkan kan? Dan dia kena bagi hujah. Kenapa kata Islam tak sempurna? Dia beritahulah sejarah Islam. Tapi orang tak dengar. Ada yang cemur, saya tengok. Kesian, orang cemur. Buya Syakur. Kerana terkeluar daripada mainstream. Terkeluar daripada aliran ramai. Ya? Dia keluar dari aliran ramai. Bila orang tanya dia, mazhab mana yang betul? Ya, Buya Syakur. Dia kata, saya tidak ada waktu Nabi. Saya tidak tahu yang mana sahih. Kalau saya ikut mazhab ini, saya tak paksa kamu ikut saya. Kalau kamu ikut sekian mazhab, jangan kamu paksa saya. Cantik kan? Jadi kita bila bertembung dengan orang bagi saya bukan cerita saya. Orang hantam saya tak gunalah. Hantamlah Mufti Abu Lail. Tulis kepada dia. Dia ada kat macam-macam Telegram ke, Facebook ke, YouTube ke. Banyak orang hantam dia. Ugut bunuh pun ada. Buya Syakur pun sama. Imam Syafi'i pun sama. Semua imam besar pun sama. Mazhab ni kemudian. Rasulullah pun sama.
Sekarang mencemooh saya apa? Saya heran. Tapi saya bukan tuan punya idea-idea ni. Saya bukan yang mencetus semua ayat-ayat ni. Ya, ya, daripada saya ikuti, saya baca, saya bertembung, saya duduk lutut-lutut macam saya duduk dengan Syekh Imran Hussein, saya cerita semalam. Dia kata, engkau sajalah, Malaysia sajalah tak benarkan lelaki Islam kahwin dengan wanita Kristian dan Yahud dan Ahlu Kitab tanpa mereka memeluk. Dan Dr. Mazhar ke siapa baca satu hadis bahawa siapa adalah, saya lupa, saya tak mau fitnah, tapi ada satu hadis masyhur kata amalan orang Islam bila nikah dengan perempuan Kristian, dia bagi dia pergi gereja, tak paksa dia pergi mengubah agama dia. Macam mana hadis ni? Dan Syekh Hamzah Yusof ada kata ada hadis dipendam oleh pendeta mengenai Yahud. Tentu kita nak tahu. Kita tak boleh salah zalimi sesiapa. Kan? Itulah ilmu. Terbuka luas. Terpulan saudara. Mau ke tanah. Dan saya tak cakap ini dengan cara mencemooh. Sudahlah. Apik pun sudah tua. Ya, sudah ada cucu. Ya. Dan saya akan terus belajar. Siapa nak follow saya akan suruh dia follow orang yang saya follow. Yang lebih ikuti. Buya Syakur dah tak ada. Memang saya nak pergi Indramayu daripada 3 tahun. Saya menyesal. Pada malam saya merancang, keesokan dia meninggal. Tapi Allah datangkan guru yang saya beritahu jauh dari Lubnan yang amat mengenali bahasa linguistik epistemologi ayat. Dia dah 40 tahun berusaha atas Quran. Dan saya nak interview dia, dia tak nak. Dia kata orang besar dari kamu nak interview saya, dia tak nak. Dia bukan mengenai saya. Dia mengenai kamu pergilah jalan fisabilillah ini. Cukup tinggi akhlak macam tu. Saya hormat, saya belajar, saya ikuti akhlak orang lebih baik. Siapalah saya nak mengaku saya tahu ini, tahu itu, awak semua silap. Ya. Cuma saya di Malaysia, saya pandai IT. Saya dah terbukti lawan KJ punya janji untuk susah tu tak look kat saya. Saya boleh bagi sokongan moral. Saya pandai bahasa Inggeris. Saya tahu bahasa Cina, saya orang Cina. Ya, itulah sedikit kerja saya untuk tuan semua. Sekian. Allah zidni, Rabbi zidni ilman. Allah zidna ilman. Surah Toha ayat 104. Rabbi zidni ilman. Allah tambahkanlah ilmu aku. Innaka samiul alim. Ada lagi ayat bahawa engkaulah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami, berikan kami kecemerlangan di dunia. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan juga di akhirat kecemerlangan. Wa qina azabannar, dan lindungi kami dari azab api. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taufiq minkum.